Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله. كل نعمة من الله ما شاء الله. الخير كله بيد الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. Mari sama-sama kita membaca tasbih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih ومداد كلماته. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحمد لله. Pada pagi ini dapat kita sambung kuliah harian kita pagi dan petang menggunakan kitab Tanwirul Masalik. Mudah-mudahan Allah memberkati hidup kita, waktu kita, dan Allah mengurniakan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon padamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiba, rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Wa shifaan min kulli da', sembuh dari segala jenis penyakit. Amin ya rabbal alamin. Muka surat 197. Wa yukrahu qiyamu kulli laili daiman. Makruh senantiasa qiyamul lail sepanjang malam. Ini makruh, takut terjejas kesihatan. Daripada Abdullah bin Amru, Abdullah anak Amru bin Al-As, anak pembuka Mesir. Ayah dia Amru bin Al-As, pembuka Mesir. Berkata, Rasulullah SAW bertanya kepadaku, adakah benar, ni tabayyun, Rasulullah nak pastikan, adakah benar apa yang diberitahukan kepadaku tentang kamu solat sepanjang malam? Orang bagi tahu kat Nabi. Abdullah bin Amru bin Al-As ni, dia suka semayang sepanjang malam sampai tak tidur. Jadi Nabi tak terus hukum dia, marah dia. Nabi pastikan dulu kesahihan tu. Alam ukhbar, adakah benar apa yang diberitahukan kepadaku tentang kamu solat sepanjang malam dan berpuasa di siang hari setiap hari? Aku menjawab, ya, memang saya lakukan begitu. Dia pun tak tipu Rasulullah, takut jadi munafik, jujur. Maka Nabi SAW
terus menegur perbuatanku itu dengan bersabda, Nabi kata, jangan buat begitu, kerana apabila kamu berbuat demikian, akan rosaklah penglihatanmu. Tak tidur, bahaya. Dan badanmu akan menjadi lemah, tidur tak cukup. Sesungguhnya kamu wajib menunaikan hak ke atas dirimu dan hak ke atas isterimu. Oleh itu puasa dan berbukalah. Selang-selanglah, jangan puasa hari-hari. Takut terabai tanggungjawab dengan isteri. Siang puasa, malam buat ibadat. Isteri tak dipedulikan. Itu tak betul itu. Lakukan qiyamul lail tetapi tidurlah juga. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki Masjid Nabawi, dan ternampak satu tali yang dipasang memanjang di antara dua tiang masjid. Tiang dengan tiang ada tali pasang panjang. Lepas tu tali itu turun bawah pula. Tali itu daripada satu tiang ikat ke tiang ni, kemudian tarik turun bawah. Tali apa ni? Baginda bertanya, tali apakah ini? Sahabat berkata, ini tali milik Zainab radhiyallahu anha. Ada seorang perempuan lah nama Zainab. Apa dia buat dengan tali ni Zainab ni? Apabila dia rasa malas untuk berdiri dalam solat qiyamul lail, maka dia akan bergantung dengan tali ni. Oh, dia sembahyang tak henti-henti sampai dia letih. Bila letih dia takut jatuh, dia akan pegang tali sampai tak tidur-tidur punya sembahyang. Tu kata sahabat Nabi, mereka rajin buat ibadat tu sampai terlampau-lampau. Kita zaman sekarang, kita tak payah nasihat orang jangan kurangkan ibadat. Memang orang jenis kurang ibadat pun. Zaman Nabi ni, bila Nabi suruh buat ibadat, mereka akan buat ibadat sungguh-sungguh, lebih-lebih, sehingga Nabi terpaksa nasihat ni kurangkan sikit. Bahaya, jangan gulu, jangan melampau. Al-iqtisad, bersederhana dalam ibadat-ibadat sunat. Ibadat fardu tak boleh sederhana. Ibadat sunat tu kena sederhana. Fardu tutup aurat, tak boleh kata dedah aurat tu saya ni sederhana ustaz, saya tak pakai seksi, tapi saya tak pakai tudung lah. Taklah seksi mana, tak tutup aurat, saya ni jenis manusia sederhana. Hak wajib tak ada sederhana, kena buat bagi tamam, sempurna. Saya ni semayang maghrib isya je, subuh, zuhur, asar saya tak semayang sebab saya ni sederhana, wasatiyah, pandai aku cakap. Bab ibadat kena buat tamam, sempurna. Yang kata sederhana ni dalam ibadat-ibadat sunat. Ibadat fardu sempurnakan. Yang tu bukan sederhana, yang tu tak sempurna. Semayang tak cukup, tutup aurat tak betul. Lah ni pun duk faham hak tu. Al-wasatiyah fil Islam, kesederhanaan dalam Islam. Baik. Jadi Nabi bila tengok tali macam tu, maka dia akan bergantung dengan tali ini. Maka Nabi SAW bersabda, tidak boleh begitu. La hulluhu, tolong rongkaikan tali itu. Cukuplah seseorang kamu solat pada waktu yang dia rasa cergas sahaja. Apabila dia rasa malas kerana keletihan, maka duduklah. Sembahyang sambil duduk pun boleh. Berehat dan tidur. Duduk paksa diri buat apa? Tak larat berdiri, duduk. Tak larat juga pergi tidur lah. Ada riwayat Nabi kata kalau duduk semayang juga sambil mengantuk ni, main sunat, nanti baca pun tak tentu kalau baca dia nak puji Allah, akhirnya takut jadi satu penghinaan kepada Allah. Baca pun macam manyau je kan, tak elok macam tu. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, seorang perempuan dari Bani Asad ada bersamaku, tetamulah seorang perempuan. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah dan bertanya, siapa orang ini? Aku berkata, inilah seorang perempuan yang tidak tidur pada waktu malam. Kira bagus ya. Sayyidatina Aisyah puji dia. Ni tetamu kita ni tak tidur malam-malam. Bagus dia buat ibadat. Dan disebut juga solat yang dilakukan oleh perempuan itu. Dia sembahyang tahajud, dia sembahyang sunat taubat, hajat, apa semua. Sayyidatina Aisyah pun puji depan Nabi. Bagi Nabi itu bukan satu pujian. Maka Nabi SAW bersabda, cukuplah. Sayyidatina Aisyah duk puji. Nabi kata, cukup. Nabi tak suka. Nabi kata,
Uskutlah mah ni makna diam. Cukuplah duk puji-puji dia tu. Bukan bagus pun sembahyang sampai tak tidur ni bukan bagus. Buatlah amalan mengikut kemampuan kamu semua. Kerana Allah tidak akan bosan sehingga kamu bosan. Dia akan sampai satu peringkat kalau melampau ni, Allah tak bosan untuk memberi pahala, tetapi orang ni dia akan sampai satu peringkat jadi malah. Dia lebih-lebih sangat sembahyang, lain kali dia tak sembahyang. Hak fardu pun dia tinggal. Ini orang yang melampau dalam agama. Orang melampau ni, kalau dia melampau, dia baru reti pakai serban, tidur pun tak buang serban tu. Tidur pun tak buang serban tu. Oh, hebat tu. Kalau pergi memancing pun pakai serban tu. Hebat. Itu melampau. Bila dia dah rasa malas, hilang semangat tu, pakai selok pendek terui. Selok apek je. Dulu punya warak, mai satu peringkat, itulah. Jangan. Walan yushadididdin illa ghalabah. Nabi kata, jangan melampau-lampau dalam agama. Nanti kita akan kalah dengan agama. Kita akan jadi pelik. Daripada warak terlampau-lampau pelik pada orang, akhirnya tinggal habis ibadat. Na'udzubillahi min zalik. Begitu juga cerita yang ada 3 orang lelaki pergi rumah isteri Nabi, tanya tentang ibadat Nabi. Isteri Nabi pun ceritalah Nabi kuat puasa sunat, qiyamul lail, baca Quran, apa semua. Isteri Nabi cerita kebaikan Nabi. 3 orang ni bila dengar macam tu, ni orang pertama kata apa? Orang pertama kata, kalau macam tu aku tak mau tidur malam-malam. Nak kira semayang buat ibadat. Orang lain tidur, kita buat ibadat. Orang kedua pula kata, aku nak puasa hari-hari, tak mau miss, tak mau selang, puasa hari-hari. Pasal Rasulullah maksum, tak ada dosa. Tu pun Rasulullah buat ibadat banyak. Kita hak ada dosa ni patutnya kena lebih daripada Rasulullah. Tengok tu. Ni pun nak buat ibadat lebih daripada Rasulullah. Rasulullah tak apalah, tak ada dosa. Kita ada dosa, kena buat ibadat lebih. Aku nak puasa hari-hari. Dia ni kata, aku tak mau tidur malam-malam. Orang kedua. Orang ketiga pula kata, aku tak mau kahwin nanti payah. Nak tunai hak ke isteri lah apa, anak sakit, isteri sakit. Payah Aku tak mau kahwin sampai bila-bila. Membujang. Tengah ni pun duduk sembang tu, Rasulullah balik. Ni pun tak sedap. Rasulullah balik jalan daripada belakang tu. Rasulullah kata, hampa kata apa? Ulang lain. Maka ni pun ulang. Orang pertama kata apa? Tak mau tidur malam-malam. Orang kedua kata, tak mau makan nak puasa hari-hari. Puasa hari-hari. Orang ketiga kata, aku tak mau kahwin. Kahwin ni susah. Kahwin kena tidur dengan isteri, lagi anak lah apa lah kan. Susah. Lagi isteri masak nasi lemak ke, tak makan, dia kecil hati pula. Nak puasa pun susah. Hak ketiga ni tak mau kahwin. Nabi kata, jangan macam tu. Kalau nak jadi orang yang paling bertakwa, akulah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Contohi aku, ikut aku. Tak usah duk tandingi aku. Tak usah duk lebih-lebih. Ikut aku elok dah. Aku qiyamul lail tapi aku tidur dulu baru aku qiyamul lail. Aku ada hari aku puasa, ada hari aku tak puasa, bukan puasa hari-hari. Yang ketiga, aku kahwin. Mana yang kata tak mau kahwin tu? Mana? Aku kahwin. Isteri Nabi 11 orang. Nabi boleh menunaikan tanggungjawab dengan isteri-isteri, dan Nabi juga menunaikan tanggungjawab dengan Allah, dengan masyarakat, dengan manusia semua. Jangan kerana ibadat sunat kita mengabaikan hak-hak yang lain. A'ti likulli dhi haqqin haqqah. Dalam riwayat yang lain Nabi sebut, berikan tiap-tiap orang yang berhak, dia dapat hak dia. Dapat hak masing-masing. Kena bagi. Muka surat 199. Wa yundabu iftitahut tahajjudi bi rak'ataini khafifatain. Sunat dimulai tahajud dengan 2 rakaat yang ringan. Ni wamim up lah. Macam orang nak masuk main bola, dia kena lari-lari sikit-sikit dulu bagi panas-panas badan. Jadi tahajud kita mula dengan 2 rakaat yang ringan. Tujuan 2 rakaat yang ringan untuk menghilangkan rasa mengantuk dan untuk lebih cergas. Jadi Nabi akan sembahyang 2 rakaat. Ada hadis di bawah ni. Kita tengok hadis riwayat daripada Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu berkata, aku ingin memerhati cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat pada malam ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan tahajud dengan 2 rakaat yang ringan.
Tak mana Nabi semayang ni? Di masjid. Selalu Nabi semayang tahajud di rumah, tapi pernah juga Nabi semayang di masjid, khususnya bulan Ramadan. Ada tempat Nabi tidur, dipanggil tiang sarir, tiang katil, tiang yang tanda tempat tidur Nabi dalam Raudhah. Ada tiang tu sebelah kiri. Tiang tu belah kiri, berdempek dengan maqam Rasulullah yang hijau, dinding hijau tu ada tiang sarir di tengah-tengah. Kan kita duduk dalam Raudhah, belah kiri kita ada dinding hijau kan, hujrah syarifah, bilik yang mulia hijau tu. Orang lelaki lah, orang perempuan mungkin tak sampai situ. Orang lelaki bila dia masuk dalam Raudhah, dia beralih belah kiri, ada 3-4 tiang yang tengah-tengah tu dia ada bulat tulis atas, ditulis Ustuwanatus Sarir, ditulis dengan khat lah, ditulis pusing bulat. Tiang katil, maknanya 10 malam terakhir Ramadan Nabi akan tidur situ lah. Dia angkat katil Nabi, tidur situ. Tempat Nabi kita tidur. Kemudian bila sampai waktu tahajud, Nabi kita akan sembahyang tahajud di kawasan tersebut. Okey. Jadi dia ni boleh perhati Nabi lah. Nabi sembahyang tahajud dalam masjid. Nabi memulakan tahajud dengan 2 rakaat yang ringan. Kemudian Nabi SAW solat 2 rakaat yang tersangat panjang. Kemudian Nabi solat 2 rakaat yang kurang panjang dari sebelumnya. Kemudian Nabi SAW solat 2 rakaat dan ia lebih ringkas dari sebelumnya. Kemudian Nabi SAW solat lagi 2 rakaat yang lebih ringkas lagi dari sebelumnya. Kemudian Nabi SAW solat 2 rakaat. Kemudian Nabi solat witir, jumlah keseluruhan rakaat solat Nabi 13 rakaat. Mula slow, lepas tu kuat, lepas tu slow balik. Macam tu cara Nabi semayang. Semuanya 13 rakaat. 8 rakaat semayang qiyamul lail Nabi, 3 rakaat witir. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Termasuk ba'diyah insya lagi, maka jadilah 13 rakaat. Ada riwayat dia campur semua, ba'diyah insya 2, kemudian qiyamul lail 8, 10, tahajud 3, 13. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فليستفتح صلاته بركعتين خفيفتين رواه مسلم. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang kamu bangun solat di tengah malam, maka mulakan solatnya itu dengan 2 rakaat yang ringan. Okay, kita tengok matan muka surat 200. Wa yanwi tahajjuda 'inda naumihi, dan berniat untuk bertahajud ketika hendak tidur. Tu kena set lah. Waktu nak tidur tu kita niat nak apa? Nak bangkit ni. Nak bangkit tahajud, niat. Kalau tak bangkit pun dapat dah pahala niat. Kalau tak bangkit dapat pahala niat. InsyaAllah bangkit. Bila kita ada niat tu, insyaAllah Allah bantu kita. An Abi Hurairah an Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata firashahu wa huwa yanwi an yaquma wa yusalli min al-lail faghalabathu 'aynahu hatta asbaha kutiba lahu ma nawa wa kana nawmuhu sadaqatan 'alayhi min rabbih 'azza wa jalla rawahu an-Nasa'i. Artinya daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW bersabda, sesiapa yang mendatangi tempat tidurnya dan dia berniat ingin bangun untuk solat di tengah malam tetapi tidak bangun. Niat nak bangun tak bangun. Macam mana kita hamba yang lemah? Niat nak bangun, nak tidur tu, orang tua kata tepuk bantai, bukan syarat lah. Tak apalah, tepuk lah. Nak tepuk, tak tepuk pun tak apa. Kita insyaAllah pukul 5 lagi nak bangkit awal, nak sembahyang tahajud. Pukul 5 lagi. Setlah kepala kita. Baru kita tidur. Tidur pun ikut ada adab dia lah. Pergi ambil wuduk dulu. Ambil wuduk. Kalau yang beramal dengan sembahyang sunat witir tu, sembahyang sunat witir sebelum tidur. Sunat witir ni saya sebut dah ada 3 cara.
sama ada lepas insya sembahyang siap-siap, ataupun ketika nak tidur, ataupun tidur dulu nanti bangun baru kita sembahyang tahajud dan witir. Kemudian kita baca doa tidur, jangan lupa bismikallahumma. Ada riwayat amutu wa ahya, ada riwayat ahya wa amut, tak apalah kali ikut mana pun tak apa. Kemudian kita tidur berbaring sebelah kanan. Ada doa lagi, doa ketika berbaring sebelah kanan. Sebelum tu kita baca ayat kursi, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kita berbaring belah kanan, kita baca doa tidur yang Nabi ajak kepada Sayyidina Barra' bin Azib. Nabi kata doa ni sekiranya kamu mati dalam tidur, masuk syurga. Mati fitrah, makna suci bersih macam baby tu. Fitrah ni macam baby. Ini doa dalam pembaringan. Kita baring belah kanan, kita baca. Lepas baca tu, habis-habis baca tu, pejam mata, jangan sembang apa dah, tidur. Allahumma inni wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma inni amantu bi kitabika wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Tu doa dia. Saya ada buat kad doa tu. Ada kad doa tu banyak kita cetak dulu waktu kita mula-mula nak bina Ma'had Taujih Islami ni. Kita bagi hadiah kad doa tu kepada orang ramai. Doa istimewa sebelum tidur. Baca dalam keadaan berbaring, dalam keadaan ada yang semayang, wudu. Allahumma inni wajjahtu wajhi ilaik. Allahumma inni wajjahtu wajhi ilaik wa aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma inni amantu bi kitabika wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Sayyidina Barra' bila dia dengar macam ni, dia terus hafal depan Nabi. Hafal depan Nabi. Cuma dia bagi tahu hafalan dia tu lancak, di hujung tu dia tersilap. Dia sebut wa bi rasulika alladhi arsalta. Dia sebut itu. Nabi perbetul. Nabi kata bukan wa bi rasulika wa bi nabiyyika. Aku beriman dengan nabi kamu yang kamu utuskan. Dia sebut wa bi rasulika alladhi arsalta, dengan rasul. Dia sebut rasul, Nabi kata nabi bukan rasul. Walaupun kesalahan itu kesalahan yang kecil lah. Nabi rasul macam lebih kurang je, serupa je kan. Beriman dengan rasul yang kamu utuskan. Tak, Nabi kata aku ajak kamu beriman dengan nabi yang, aku beriman dengan kitab yang kau turunkan, dan aku beriman dengan nabi yang kau utuskan. Perkataan Nabi dengan Rasul tu dia celau, dia tertukar dalam hafalan ni. Nabi perbetul. Di situ ulama sebut apa? Doa daripada Nabi kena hafal tu sebiji-sebiji. Jangan olah, jangan ubah sendiri. No? Kita pandai bahasa Arab, kita ubah. Jangan. Doa ni kalau dari Nabi, dari Quran, tak usah ubah. Baca betul-betul macam yang Nabi ajak. Ubah sikit pun jangan, ubah banyak pun jangan. Tak lari makna pun jangan. Hafal tu betul-betul lah, kata hafal betul-betul macam Nabi ajak. Saya ada kad doa tu. Mana kad doa banyak lagi, beratus-ratus lagi. Nanti siapa yang nak boleh. Macam mana nak buat? Kalau ramai kita bagi percuma lah. Doa istimewa sebelum tidur. Kalau kata mati, syarat dia kita berbaring sebelah kanan. Syarat dia kita ada ayat semayang. Kita baca, lepas tu kita tidur. Kalau mati tu memang masuk syurga. Dosa-dosa dengan Allah semua Allah kira fitrah. Wa in mutta ala fitrah. Jika kau mati sambil tidur, mati atas fitrah. Fitrah macam baby. Kosong-kosong. Tak ada dosa. Kemudian kita niatlah di hati kita, niat nak bangun tahajud. Orang tua-tua kita bagi satu amalan, ulama-ulama lah maksudnya, bagi amalan lagi. Kita baca juga sebelum tidur tu hujung surah Kahfi. Hujung surah Kahfi tu dia jadi jam penggerak. Jam penggerak. Hujung surah Kahfi. Innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula.
Ayat itulah sampai habis. 2 ayat kot. Surah Kahfi yang ujung. Ambil daripada innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, akan dianugerahkan kepada mereka syurga Firdaus sebagai tempat mereka menikmatinya, tempat tinggal. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi adada. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Tu kita boleh set lah nak tahajud, nak bangkit ke apa? 5.15. Tepat 5.15 kita akan bangun. Kita kunci jam kita dengan membaca akhir surah Al-Kahfi. Biasa buat tak? Kita niat di hati nak bangun pukul 4.53. Memang tepat 4.53 kita akan bangun. Cuma bangun tu nak tidur balik ke tak tidur balik tu, tu atas iman kita. Bangun memang bangun. 4.53 tepat-tepat tu, bukan 4.55, 4.53. 4.53 tepat-tepat kita akan terjaga. Baca. Orang uzak boleh baca tak? Kalau dia niat itu sebagai doa, boleh baca walaupun dia uzak. Dia jangan niat baca Quran, dia niat ni doa tidur. Doa tidur boleh baca. Seperti mana doa naik kenderaan. Orang uzak boleh baca doa naik kenderaan. Boleh. Asalnya ayat Quran tu, tapi dia tak ada niat nak baca Quran, dia niat doa naik kenderaan. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tu ayat Quran tu, tapi kita tak niat baca Quran, kita niat ni doa di atas kenderaan. Kalau kita naik kapal, bismillahimajriha wa mursaha. Ayat Quran tu, tapi kita bukan niat baca Quran, kita niat ni kapal terbang, kapal laut ke, kita baca doa macam Nabi Nuh baca bismillahimajriha kare majri, nipih je. Ada orang baca bismillahimajriha, re tu tak betul, re. Macam kita makan tu dalam teri kan tre kan. Jadi baca re. Bismillahimajriha wa mursaha. Bukan bismillahimajriha, ri tu nipih sangat, re tebal sangat. Macam do re mi. Ini kita ingat teri hak makan lopak-lopak tu kan, teri. Bismillahimajriha wa mursaha. Allah ajak tajwid pula pagi ni. Okey, itu doa naik kapal. Kapal terbang, kapal laut, feri, nak pergi Langkawi naik kapal, kadang dia berombak, gedegu. Takut juga. Hari itu saya pergi Pulau Redang di Terengganu. Hari itu boleh jalan sikit kan, sebelum PKP lah. Pergi dengan pelajar-pelajar, terang nak sampai, ombak kuat. Bismillahimajriha, Allah selamatkanlah insya-Allah. Baca berapa kali baca, takut terjatuh lah. Takut jatuh. Ombak besar. Baik. Jadi apa kita nak cerita, doa-doa ni boleh baca. Walaupun dia ayat Quran boleh baca. Kak kita uzuk haid, ni makan nasi dia baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim tu ayat Quran. Ayat pertama Fatihah dan ayat pertama semua surah kecuali surah Taubah. Itu statement mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama. First ayat pertama Fatihah dan ayat pertama semua surah. Melainkan surah Al-Bara'ah atau surah Taubah tak ada bismillah. Jadi baca nak makan nasi lemak, bismillahirrahmanirrahim. Baca ayat Quran boleh tak? Boleh, kita bukan niat baca Quran. Kita nak ambil berkat bismillah tu. Ni boleh. Baca ayat kursi, 3 qul, baca. Jangan sampai uzuk tidur boom gitu. Hai, tak baca 3 qul lah, uzuk. Tak baca ayat kursi, uzuk, baca. Boleh baca, sebab itu dikira rutin kita, amalan istiqamah kita itu doa tidur. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ini Nabi cakap dekat anak Nabi, Fatimah. Fatimah ni dia kata dia tak ada bibi, dia tak ada jariah, pembantu rumah, nak buat kerja banyak, penat.
Nabi kata letih letih. Nabi kata tak mau letih, sebelum tidur baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Dalam riwayat lain 34 kali Allahu akbar. Kalau kamu baca, esok kamu akan dapati kamu apa? Esok kamu akan dapati kamu rasa kuat, rasa cergah macam tu. Macam tu. Baik, Al-Mulk boleh baca ke ustaz? Yang tu satu surah penuh. Tu tak payah baca lah kalau uzur. Kalau uzur jangan baca, itu dikira baca surah. Maksud saya ni baca ayat-ayat yang dikira sebagai doa. Kalau 3 qul tu boleh sapu badan untuk jauh daripada gangguan syaitan apa semua, untuk keselamatan 3 qul boleh. Kalau Al-Mulk tu dia bukan, dia untuk selamat daripada kubur. Tak payah baca, kita baca doa dia saja. Ada pilihan yang lain. Kalau uzur tak baca surah Al-Mulk, tak apa, ada pilihan kedua. Pilihan kedua apa? Kita baca doa. Doa surah Al-Mulk baca. Baca doa dia sudah. Macam mana doa dia? Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah. Ya Allah, kami minta maaf, minta afiat. Wal mu'afatad daimah, dan minta keselamatan yang berkekalan. Fid dunya wal akhirah. Di dunia dan akhirat. Allahumma a'idhna min azabil qabr. Allahumma a'idhna min fitnatihi wa min azabin nar. Dia ada doa dia lah. Allahumma innaka sammaita hadhihi surah. Ya Allah, kau namakan surah ni, surah Al-Mulk ni, ala lisani nabiyika, atas lidah nabi kamu, al-mani'atal munjiyah. Surah al-mani'ah, penghalang. Al-munjiyah, penyelamat daripada azab kubur. Baca doa tu ada dalam kitab bekal akhirat, doa Al-Mulk. Al-Fatihah boleh baca tak ustaz ketika uzur? Boleh. Al-Fatihah tak apa, dengan niat zikir. Zikir. Ada surah-surah yang memang dikira sebagai zikir, sebagai doa, yang tu boleh baca. Sekali pergi baca Yasin pula. Yasin tidak dikira keseluruhannya tu sebagai doa dan zikir. Baik, yang biasa-biasanya kita kira sebagai doa atau zikir, kita boleh baca. Bukan kita, orang uzur boleh baca. Wala ya'tadu minhu illa ma yumkinuhu ad-dawam alaihi bila darar wa yusallim min kulli rak'atain. Dan tidak membiasakan diri kecuali apa yang mampu dia lakukan secara berterusan. Buat ibadat yang kita rasa kita boleh istiqamah. Jangan buat banyak-banyak sangat. Buat hak mana kita boleh teruskan tanpa memudaratkan dirinya. Hendaklah memberi salam pada setiap dua rakaat. Baik, kemudian kita tengok muka surat 201. Fa in jama'a raka'atin bi taslimatin aw tatawwa'a bi raka'atin jaza wa lahu at-tashahhudu fi raka'atain aw thalathin aw arba' wa in kathurat tashahhudat wa lahu an yaqtasira ala tashahhudin wahidin fil akhirah wala yajuzu fi kulli rak'atin. Maka jika dihimpunkan beberapa rakaat dengan satu salam, atau solat sunat satu rakaat sahaja, ia adalah dibolehkan. Boleh, harus. Dia semayang banyak rakaat pun boleh. Tapi afdalnya buat 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam. Contoh dia nak buat sunat mutlak malam, dia nak buat 10 rakaat terus, boleh. Banyak rakaat boleh, nak buat 1 rakaat saja pun boleh. 1 rakaat jadi witir lah. Qiyamulailnya dengan 1 rakaat, yakni witir. Boleh tahiyat ke mana pula? Boleh membaca tasyahud pada setiap 2 rakaat. Setiap 2 rakaat baca tahiyat, 2 rakaat baca tahiyat, 2 rakaat baca tahiyat. Dia nak sambung terus dengan 1 salam. 10 rakaat 1 salam. Dia nak baca tahiyat setiap 2 rakaat, boleh. 10 rakaat 1 salam, 2 rakaat baca tahiyat, 2 rakaat baca tahiyat. Mana 5 kali tahiyat pun boleh. Boleh membaca tasyahud pada setiap 2 rakaat atau pada setiap 3 rakaat. 3 rakaat. Contoh dia buat 12 rakaat. 12 rakaat terus pun boleh. 12 rakaat terus, 3 rakaat tahiyat, 3 rakaat tahiyat. Jadi 4 kali tahiyat lah. 4 kali 3 12. Payah nak ajak benda-benda macam ni, kita pun tak biasa buat kan. Macam tu saya pun tak biasa buat. Boleh buat tahiyat pada setiap 3 rakaat
Atau setiap 4 rakaat buat 12 rakaat, 4 rakaat tahiyat, 4 rakaat tahiyat, 4 rakaat tahiyat. Kalau 12 direct boleh. Tapi afdalnya buat dua-dua lah. 2 bagi salam, 2 bagi salam, 2 bagi salam. 12 rakaat 1 salam dengan 3 kali tahiyat boleh. Tahiyat pada setiap 4 rakaat. Dia sebut walahu tasyahudu fi raka'atain aw thalathin aw arba' wa in kathurat tasyahudat, sekalipun dilakukan dengan banyak kali bacaan tasyahud tak apa, boleh. Yang bolehnya setiap 2 rakaat tahiyat, setiap 3 rakaat tahiyat, setiap 4 rakaat tahiyat. Dia ambil hak fardu lah. Kan subuh 2 rakaat ada tahiyat, maghrib 3 rakaat kan ada tahiyat akhir 3 rakaat. Yang 4 rakaat ni sembahyang zuhur, setiap 4 rakaat ada tahiyat, boleh. Jadi kalau dia nak sembahyang berapa rakaat pun tak apa. Sembahyang sunat mutlak ni maksudnya, sunat mutlak dia tidak ada had rakaat, tidak ada rakaat yang tertentu, boleh banyak boleh sikit. Dan boleh juga satu tasyahud sahaja, iaitu pada rakaat terakhir, boleh juga. 12 rakaat, rakaat ke-12 kita buat tahiyat akhir, boleh. Dan tidak boleh tasyahud pada setiap rakaat. Yang tak boleh tiap-tiap rakaat baca tahiyat, tak boleh. Rakaat pertama baca tahiyat, rakaat kedua baca tahiyat, rakaat ketiga tak boleh. Jadi boleh setiap 2 rakaat, setiap 3 rakaat, setiap 4 rakaat. Banyak kali tasyahud pun tak apa, tidak batal solat. Tapi kita ikutlah saranan Nabi, salatul lail mathna mathna. Semayang malam ni yang paling bagusnya buat macam mana? 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam. Itu yang terbaik. Makruh meninggalkan tahajud bagi orang yang sudah terbiasa melaksanakannya. Duk biasa buat, jangan tinggal. Terus istiqamah. Nabi kata, ya Abdullah, wahai Abdullah, ana Amru bin Al-As, kamu la takun mithla fulan, kamu jangan jadi seperti si fulan yang bangun di tengah malam tetapi tidak berqiyamul lail. Bangun tengah malam tu bagus dah, tapi tak qiyamul lail. Ambillah manfaat bangun tu, qiyamul lail, solat 2 rakaat. Bangun buat apa? Bangun pergi kencing. Bangun buat apa? Bangun tengok bola aja. Nak tengok bola pun tak apalah, mayang dulu 2 rakaat. Jangan jadi orang yang rugi, dia bangun dah tapi dia tak qiyamul lail. Kalau mengantuk sangat-sangat, sekurang-kurangnya kita baca zikir yang kita dah belajar kemarin. Baca la ilaha illallah. Dia ada bangun tengah malam, tak larat nak tahajud, nak tidur balik ni. Bangun pun terkejutnya, bukan tahajud, terkejut. Baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Lepas tu baca doa sikit. Doa apa-apalah, Allah maghfirli ke, doa apa ke. Kalau tidur balik, kata Nabi, ustujibalah, makbul doa dia. Wa in tawadda'a, tapi kalau dia berwuduk, dia salat, qubilat salatuhu, diterima salatnya. Baik. Kita tengok, ni cerita sembahyang sunat mutlak. Wa idza nawa adadan falahu ziyadah wan naqsu. Apabila dia berniat rakaat tertentu, solat mutlak ni, dia ada niat, aku nak sembahyang 12 rakaat. Dia niat, aku sembahyang sunat mutlak 12 rakaat. Boleh tak dia kurangkan daripada 12 itu? Boleh. Dia nak tambah lebih pada 12 pun boleh. Sunat mutlak ni dia fleksibel. Yang pertama, boleh buat siang, boleh buat malam. Mana lebih baik Ustaz? Buat malam lebih baik daripada buat siang. Siang pun boleh. Rakaat, kalau kita niat nak buat 4 rakaat, lepas tu nak tambah bagi jadi 6, boleh tak? Boleh. Nak tambah boleh, nak kurang boleh. Dia tak tetap dengan niat tu. Walaupun dia ada niat rakaat tu, dia boleh tambah kurang. Boleh tambah, boleh kurang. Tapi syarat dia sebelum nak tambah tu, niat dululah untuk tambah. Asal niat 4, sampai rakaat keempat, niat di hati, aku nak tambah 2 lagi lah. Tambah 2 lagi. Begitu juga nak kurang, niat 4, buat 2 dah lah. Bila sampai rakaat kedua tu, niat nak buat 2, kurang. Itu syarat dia. Ubah niat lah, syarat dia kena ubah niat. Sembahyang sunat mutlak, dia fleksibel, dia anjal. Boleh buat siang, boleh buat malam. Tidak boleh buat waktu tahrim. Rakaat dia tak niat pun tak apa.
Yang penting niat semayang. Kita ada belajar dulu sunat mutlak, niat nak semayang je. Niat nak semayang. Lepas tu buatlah apa rakaat yang kita suka. Dan kalau kita dah niat rakaat, kita boleh ubah. Bilangan rakaat tu boleh ubah. 2. Kemudian sunat mutlak ni juga yang terbaik buat 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam. Tetapi boleh kita buat banyak rakaat. Setiap 2 rakaat bagi setiap 2 rakaat baca tahiyat, setiap 2 rakaat baca tahiyat, kita bagi salam di hujung saja. Boleh juga setiap 3 rakaat baca tahiyat awal, setiap 3 rakaat baca tahiyat awal, rakaat yang last baru kita baca tahiyat akhir. Boleh juga setiap 4 rakaat. Contoh dia buat 40 rakaat, boleh. Sembang kemas di hati dia nak buat 40. Aku nak sembahyang sunat mutlak 40 rakaat. Direct sembang kemas. Lepas tu dia rasa tak larat, dia nak ubah. Ubah niat pun boleh. Ubah niat rakaat. Boleh. Jadi dia buat setiap 4 rakaat dia baca tahiyat. 4 rakaat baca tahiyat, 4 rakaat baca tahiyat, 4 rakaat baca tahiyat, rakaat ke-40 baru tahiyat akhir. Tu dia Ini yang ulama-ulama kita, kalau kita baca Syekh ni semayang 1000 rakaat, Syekh ni semayang 100 rakaat, biasa baca dalam kitab. Sebab semayang apa? Hampir ratus-ratus, ribu-ribu. Semayang sunat mutlak. Yang terbaik 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam. Ada yang dia gabung tu. Kalau bagi salam tu dia macam lambat lah. Masa dia tang bagi salam tu sekali nak takbiratul ihram pula kan. Boleh. 40 rakaat nak semayang. Baru sampai 20 rakaat letih ya. Ubah aku semayang 20 jadi ya. Buat apa sampai 40 kan. Boleh tak? Boleh. Termasuk dalam erti kata sunat mutlak ni sunat hajat. Sunat hajat tu dia masuk dalam sunat mutlak. Sebab boleh buat siang, boleh buat malam, boleh buat anytime. Yang tak boleh lepas asar, lepas subuh, 15 minit sebelum zuhur tak boleh ya. Ketika matahari baru terbit tak boleh, ketika matahari nak terbenam tak boleh. 5 waktu ni tak boleh sembahyang sunat mutlak. Apa maksud tak boleh sembahyang sunat mutlak? Tak boleh sembahyang sunat hajat, tak boleh sembahyang sunat tasbih, tak boleh sembahyang sunat istikharah, tak boleh. Sebab mereka ni duduk dalam kumpulan sunat mutlak. 5 waktu ni lepas sembahyang subuh, satu. Yang kedua, ketika matahari baru terbit sehingga matahari naik setombak segala. Yang ketiga, tengah hari tu 15 minit sebelum zuhur tak boleh juga. Tak boleh sembahyang sunat hajat tu. Sunat tasbih, sunat istikharah, sunat mutlak semua tak boleh. 15 minit sebelum zuhur, kecuali kalau hari Jumaat. 15 minit sebelum Jumaat tak apa. Jumaat ni dia special sikit. Hak nombor 3 ni tak boleh sembahyang sunat hajat 15 minit sebelum zuhur. Tapi kalau hari Jumaat 15 minit lagi nak zuhur, dia duduk i'tikaf dalam masjid, dia tengok 15 minit, 14 minit, 13 minit lagi nak azan Jumaat, dia bangkit sembahyang hajat. Boleh tak? Boleh. Hari Jumaat ada keistimewaan dia. Lepas tu lepas sembahyang asar tak boleh sembahyang sunat hajat. Walaupun asar tu asar yang jamak takdim. Jamak takdim faham tak? Jamak takdim asar buat dalam waktu zuhur. Kita sembahyang zuhur 2 rakaat, sembahyang asar 2 rakaat. Lepas pada tu, lepas sembahyang asar tu tak boleh sembahyang sunat hajat. Satu lagi, senja ketika matahari dalam proses nak tenggelam. Dekat-dekat 7.30 tu, hak tu orang panggil senja. Senja tak boleh sembahyang sunat hajat. Lain daripada 5 waktu ni, nak sembahyang tengah malam ke awal malam ke bila-bila pun boleh. No? Maka niat, kalau kita niat rakaat yang banyak, kita boleh kurangkan. Kita niat rakaat yang sikit, kita boleh tambahkan. Tahiyat macam mana? Macam kita belajar tadi, nak buat setiap 2 rakaat boleh, setiap 3 rakaat boleh, setiap 4 rakaat boleh. Tak erti buat 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam. Ustaz, saya sembahyang hajat 10 rakaat boleh ke? Boleh, dia tak ada. Sunat mutlak dia tidak ada rakaat yang tetap. Ikut kerajinan kita. 2 rakaat bagi salam. 2 rakaat usolli sunatul hajah lagi. Usolli sunatul hajah lagi. 2 rakaat bagi salam. Aku sembahyang sunat hajat 2 rakaat bagi salam. Aku sembahyang sunat hajat 2 rakaat bagi salam. Berapa kali pun boleh sampai berkali-kali je. Macam tu. Baik. Okey, apabila dia berniat rakaat tertentu. Contoh, aku sembahyang sunat hajat 2 rakaat. Dia niat 2. Maka boleh baginya menambah, nak buat 4 pula, ubah. Boleh. Tengah-tengah sembahyang tu ubah. Dan mengurangkan rakaat, kurang pun boleh. Tapi kalau 2 nak kurang apa lagi? Kurang tinggal 1, hak tu jadi witir pula, kan? Maksudnya kalau dia niat banyak, dia boleh kurang bagi sikit. Kalau 2 jangan kurang. Kurang sekali jadi sembahyang lain, sembahyang witir pula. Niat hajat, pergi buat witir tak jadi, tak sah.
berubah niat. Ubah niat yang macam tu tak boleh. Ubah rakaat boleh. Dengan syarat dia mestilah mengubah niat sebelum ditambah atau dikurangkan rakaat asal. Jikalau seseorang berniat, ni contoh 4 rakaat, kemudian dia memberi salam pada rakaat kedua dengan niat mengurangkan rakaat asal, ia dibolehkan. Kalau dia niat 4, lepas tu dia ubah niat nak buat 2 je, bagi salam, boleh. Tetapi jika dilakukan dengan sengaja tanpa niat, maka solatnya batal. Atau dia memberi salam pada rakaat kedua, dia niat 4, nak buat sembahyang hajat 4 rakaat, baru 2 rakaat dia bagi salam dah kerana terlupa. Maka wajib, dia kena wajib bangun. Bila dia teringat tu, dia wajib bangun, disempurnakan 4 rakaat. Dan sunat dilakukan sujud sahwi. Di bawah nota kaki disunatkan bacaan solat tahajud kadar sederhana. Ayat ni selalu kita ulang dah. Ayat surah Al-Isra 110 kan. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila. Kita selalu ulang dah ni. Pada hadis bawah cerita Sayyidina Abu Bakar baca pelan terlampau, Sayyidina Umar baca deras terlampau pun saya pernah sebut dah, saya tak baca dah hadis ni. Hadis riwayat Abu Qatadah radhiyallahu anhu cerita suara Sayyidina Abu Bakar pelan sangat, suara Sayyidina Umar deras melampau. Maka Nabi tegur, Nabi kata, kamu Abu Bakar deraskan sikitlah suara kamu, irfa' min sautika syai'an. Dan Nabi kata, wahai Umar, kamu pula ikhfid min sautika syai'an, pelan sikit suara. Ni semua kita dah hurai dah sebelum ni. Baik, ada soalan tu. Masa mana nak tukar niat dalam hati untuk kurangkan sunat mutlak? Masa dia waktu, contoh dia niat 4, waktu rakaat kedua tu dia niat lah. Dalam rakaat kedua, dalam berdiri ke, rokok ke, sujud ke, dalam rakaat kedua tu, waktu tu niat. Maknanya jangan terlupa je, niat 4 pergi buat 2, lupa, tu teringat kena bangun lah. Sebab dia dah bagi salam dah, baru teringat, dia kena bangun bagi tambah 4 seperti niat asalnya. Okey, hadis riwayat Ghudaif bin Al-Harith. Ghudaif bin Harith qala, beliau berkata, aku bertanya Aisyah radhiyallahu anha tentang salat witir Nabi di awal malam atau di akhir malam. Witir Nabi. Beliau berkata, Sayyidatuna Aisyah berkata, kadang-kadang Nabi salat witir di awal malam dan kadang-kadang di hujung malam. Tak ada masalah. Ada hari sembahyang awal witir, ada hari sembahyang lambat. Aku berkata, Allahu Akbar, segala puji bagi Allah yang menjadikan keluasan di dalam urusan ini. Luas. Maknanya witir ikut kita nak buat lepas insya ke, waktu sahur ke. Aku bertanya lagi tentang apakah Nabi membaca di dalam solat qiyamul lail dengan suara yang nyaring atau perlahan. Beliau menjawab, kadang-kadang bacaan Nabi nyaring. Ada ayat-ayat tu macam deras sikit. Ada ayat tertentu macam kuat sikit dan kadang-kadang bacaannya perlahan. Maknanya sederhana. Macam deras, macam pelan, deras, pelan, gitulah. Aku berkata, Allahu Akbar, segala puji bagi Allah yang menjadikan keluasan di dalam urusan ini. Baik, kemudian kita tengok pula tahiyatul masjid. Ini senangnya kita selalu duduk buat kan, masuk masjid, tahiyatul masjid. Cuma kalau ada majlis ilmu lah, orang duduk baca kitab, kita sembahyang maghrib di rumah, pergi masjid nak mengaji, kuliah, tok guru duduk tengah baca kitab, kita nak sembahyang tahiyatul masjid dulu ke duduk terus? Yang ni pendapat Imam Ghazali, kata duduk lah. Duduk dan kita ganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Duduk lah. Duduk dengar majlis ilmu tu, tak payah duduk sembahyang tahiyatul masjid lah. Duduk, macam tak ada adab, masuk masjid duduk terus. Adab dia kita ganti dengan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata Imam Ghazali, minta maaf, Imam Ghazali rahimahullah kata, kalau kita zikir macam tu, dia menempatilah macam kita sembahyang tahiyatul masjid juga. Tapi benda ni tidak boleh diqiyas, sebab kalau kita pergi sembahyang Jumaat lambat, kita pergi Jumaat lambat, khatib sedang khutbah. Khutbah tu pun macam mengajak juga. Nabi tengah duduk khutbah, seorang sahabat nama dia Sulaik Al-Ghatafani, dia masuk dia duduk terus, pasal dia kata nak dengar khutbah.
Nabi tegur dia. Nabi kata, hang semayang tak 2 rakaat tahiyatul masjid? Dia kata doa. Nabi kata bangun. Mayang dulu baru duduk. Dia pun bangun mayang. Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ni bila dia duduk, habis dah tahiyatul masjid, habis dah. Tapi kalau tak tahu atau terlupa, masuk-masuk lupa pergi duduk, teringat bangun. Boleh lagi. Boleh lagi semayang tahiyatul masjid kalau kita duduk tu kerana terlupa atau duduk tu kerana jahil baru masuk Islam. Kalau saja-saja nak duduk, aku nak duduk. Duduk habis tahiyatul masjid tak ada dah lah. Dah duduk bangun apa lagi? Baik Ustaz, 15 minit sebelum masuk waktu zuhur haram solat sunat. Sunat duha adakah termasuk juga? Ya, habis dah waktu duha waktu tu. Bila masa tinggal 15 minit lagi nak zuhur, maka tamatlah waktu duha. Okey? Jadi tak boleh dah semayang duha waktu tu. Kalau nak semayang juga, qada tak apalah. Qada dalam waktu tahrim diharuskan. Salat qada dalam waktu tahrim dibolehkan. Jadi dia niat aku sembahyang sunat duha qada 15 minit sebelum zuhur, maka boleh. Kalau tunai tak boleh, qada boleh. Tunai pasal habis dah waktu. Duha 27 minit setelah terbit matahari dan akhirnya 15 minit sebelum zuhur. Itu akhir waktu duha. Solat taubat yang dilakukan di penghujung malam adakah termasuk dalam solat tahajud? Ya. Solat taubat tu dikira, kalau dia tidur, solat tahajud ni apa-apa solat yang kita buat lepas kita tidur malam, maka dia dikira solat tahajud. Solat tasbih tu tahajud, solat taubat tu tahajud, solat hajat tu tahajud. Tetapi lebih baik kita khususkan. Ada khusus usalli sunat tahajud, aku semayang sunat tahajud, sunat setelah bangun dari tidur. Kalau buat asing lagi bagus. Masuk dah tu, semua tu dah masuk package. Apa-apa sembahyang sunat selepas kita tidur malam, maka ia dikira sunat tahajud. Seperti mana sunat tawaf. Sunat tawaf ni apa dia? Kita tawaf 7 pusingan dengan yakin sah, kita sembahyang sunat tawaf. Dengan niat aku sembahyang sunat tawaf. Usalli sunat tawaf. Tapi sebenarnya apa-apa semayang yang kita semayang, sebaik saja selesai 7 pusingan tawaf, maka ia dikira sunat tawaf. Contoh kita tawaf 7 pusingan, tawaf, orang nak azan dah. Bila nak azan ni dia bunyi, dia ada membuih kat mikrofon tu. Bang, dia macam tu. Kita duduk tengah pusing 7 pusingan. Pusingan ke-6 tu dia membuih dah. Bang, maknanya dia nak azan dah tu. Kita teruskan tawaf, cukup 7 pusingan dia azan. Kita pun berhenti, memang tak boleh tawaf dah. Cukup 7 pusingan, polis dia tak bagi tawaf. Kita pun okey lah, memang kita dah cukup dah, nak tawaf apa lagi. Orang-orang lain memang dihalang tawaf. Time azan tak boleh tawaf dah. Macam orang nak semayang lagi kan. Maka azan kita pun habis 7 pusingan, azan kita tunggu je lah. Jawab azan apa semua. Habis azan, kita semayang qabliyah. Semayang qabliyah. Tak perlu semayang sunat tawaf dah. Qabliyah tu masuk sekali dalam sunat tawaf. Sebab sebaik saja selesai 7 pusingan, apa-apa semayang dikira sunat tawaf. Habis 7 pusingan, orang azan, kita jawab azan. Habis azan, kita semayanglah sunat qabliyah insya contohnya. Qabliyah insya tu bersekali dengan sunat tawaf dah tu. Faham no? Begitu. Dikira itu sebagai sunat tawaf. Kalau nak buat asing pun boleh. Tak buat asing pun tak apa. Selalu orang bertelagah lepas solat jamak takdim zuhur asar, boleh tak solat sunat ihram bagi orang yang umrah atau haji? Mohon penjelasan dari ustaz. Okey. Sunat ihram tak boleh buat lepas sembahyang asar. Bukan lepas waktu asar. Tak boleh buat lepas kita menunaikan solat asar. Sunat ihram. Maka orang yang buat jamak takdim, dia buat zuhur dulu, lepas tu asar. Sama ada dia buat tamam 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, ikut suka dia lah. Selalunya kita buat qasar lah. 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Itu paling mudah. Dalam sembahyang zuhur, kita niat jamak takdim. Dalam sembahyang tu sama ada waktu berdiri, waktu rokok, waktu sujud, tak kisah. Yang penting dalam solat pertama, kita niat solat fardu zuhur qasar. Tengah-tengah duduk sembahyang zuhur tu, niat jamak takdim. Maka bolehlah kita lepas bagi salam sembahyang fardu asar.
solat fardu asar qasar. Okey, dia dah semayang asar dah, lepas tu baru dia nak semayang sunat ihram, boleh tak? Tak boleh. Tidak boleh semayang sunat ihram selepas menunaikan kefarduan asar. Ustaz, baru pukul 3 petang Ustaz, tak asar lagi. Waktu asar memang tak masuk, tapi kamu dah semayang dah asar kan? Kamu dah semayang lagi asar? Semayang dah tadi. Bila? Lepas zuhur saya semayang asar, saya buat jamak. Dah semayang asar? No, tak boleh semayang sunat ihram. Faham tak? Melainkan di tanah suci Mekah. Tanah suci Mekah tak apa lah. Kita duduk semayang sunat ihram ni di mana? Di airport KLIA. Itu bukan tanah suci Mekah. Kita duduk semayang sunat ihram ni di mana? Di Bir Ali. Bah bawa kita pergi Bir Ali, kita semayang sunat ihram di situ. Sedangkan di Madinah, kita semayang dah. Mutawih kita kata di Madinah, harilah. Madinah nak masuk Mekah. Madinah nak masuk Mekah, mutawih kita kata dah. Zuhur ni, zuhur terakhir kita di Madinah. Lepas kita semayang zuhur dengan imam 4 rakaat, semua diberi taklimat. Lepas kita semayang zuhur dengan imam, kita akan semayang asar 2 rakaat jamak takdim. Kita dah semayang dah asar di Masjid Nabawi, main Masjid Bir Ali pergi semayang sunat ihram pula. Tak boleh, sebab Bir Ali itu bukan tanah haram Mekah. Tanah haram yang dimaksudkan hanya tanah haram Mekah. Tanah haram Madinah pun tak boleh semayang dalam waktu-waktu yang dilarang. Faham tak? Jadi nak semayang sunat ihram macam mana? Buat sunat ihram tu dulu, lepas tu baru buat jamak zuhur asar tu. Kalau buat zuhur asar sunat ihram tak boleh, sebab dia terletak lepas sembahyang asar. Ba'da ada'i salatil asr la yajuz. Tak boleh sembahyang sunat ihram selepas menunaikan solat asar. Masalah asar masuk tak masuk tu cerita lain. Lepas sembahyang asar, walaupun asar yang jamak takdim, tak boleh sembahyang sunat ihram. Guru saya Syekh Sadiq Haban Nakah, adik kepada Syekh Hasan Haban Nakah. Syekh Hasan ni seorang guru yang sangat alim, melahirkan ratusan atau ribuan ulama-ulama Syria, semua anak murid Syekh Hasan Haban Nakah. Saya tak sempat. Antaranya Syekh Mustafa Bura ni anak murid Syekh Hasan Haban Nakah. Syekh Buti anak murid Syekh Hasan Haban Nakah. Syekh Wahbah Az-Zuhaili anak murid Hasan Haban Nakah. Seorang nama besar di Syria. Saya tak sempat, dia meninggal dunia lama dah. Okey. Adik dia Syekh Sadiq ni, saya mengaji kitab Al-Iqna' dengan Syekh Sadiq. Syekh Sadiq kata orang yang dah semayang jamak zuhur asar, lepas tu dia pergi buat sunat ihram, dia kata mu salatul ihram, tu bukan solat ihram. Apa dia tu? Tu salat haram. Bukan solat ihram, solat haram. Bukan sunat ihram. Haram buat macam tu. Dia niat usalli sunnatul ihram, sebenarnya dia semayang usalli sunnatul haram. Aku semayang haram. Haram tak sah. Sama juga orang yang semayang di Masjid Sayyidatina Aisyah Tan'im. Dia semayang asar di Masjid Nabawi, semayang asar. Allahumma salli ala sallam. Dia semayang asar di Masjidil Haram, sampai betul. Di Mekah, orang semayang asar di Masjidil Haram kan. Lepas semayang asar, settle selesai semua di Masjidil Haram, dia pergi ke Tan'im. Pergi Tan'im, dia pergi semayang sunat ihram di Tan'im. Tak boleh, sebab tadi dia semayang asar. Pergi semayang di Tan'im tu tak boleh. Kenapa tak boleh? Tan'im bukan tanah haram. Tan'im tanah halal. Sebab niat umrah untuk kali kedua, ketiga, kena pergi tanah halal. Mana tanah halal? Tan'im tanah halal, Ji'ranah tanah halal, Hudaybiyah tanah halal, Arafah tanah halal. Bila sebut tanah halal, walaupun dia duduk keliling Mekah, dia bukan tanah haram. Jadi kita dah semayang asar, pergi semayang sunat ihram apanya? Kalau nak semayang sunat ihram dulu, baru buat zuhur asar. Ataupun kalau time tu asar, sunat ihram dulu, baru semayang fardu asar. Tak apa, kalau nak buat lah. Jangan sampai kita nak buat sunat kerana jahil, dia jadi haram. Berdosa. Faham tak? Ataupun satu cadangan lagi, dia semayang asar di Masjidil Haram. Masjidil Haram tu duduk dalam tanah haram Mekah. Semayang asar di Masjidil Haram, buat siap-siap sunat ihram. Buat siap-siap sunat ihram dalam Masjidil Haram tu, buat siap-siap. Atau dalam hotel ke, buat siap-siap sunat ihram. Pi ke Tan'im hanya untuk berniat. Pi ke Tan'im hanya untuk berniat. Niat nak buat umrah sunat. Habang dekat driver, suruh, yallah narji', kita patah balik. Hai, driver kata, hang tak turun dulu ke? Kita kata tak mau turun. Hang tak mayang dulu. Driver bukan reti. Dia kata, hang tak mayang sunat dulu. Dah, aku nak niat. Niat di Tan'im, suruh dia U-turn balik. Dia patah balik.
Dia pun tak ada nak bergaduh dengan kita, janji kita bayar tambang. Janji tambang bayar. Okey, macam tu lah. Ramai orang berpusu-pusu lepas sembahyang asar di Masjidil Haram, ni petang teksi, ni pergi Naim. Bila pergi Naim, masuk dalam masjid, kalau dia nak sembahyang, dia kena niat sunat tahiyatul masjid. Tak apalah. Kalau niat tahiyatul masjid, boleh tak ustaz di Masjid Naim? Boleh lah. Tahiyatul masjid ni, dia anytime, tak ada waktu yang dilarang. Yang saya duk sebut ni, sunat ihram lepas sembahyang asar. Tak boleh. Kecuali kalau dia buat di Tanah Haram Mekah. Kalau Tanah Haram Madinah tak boleh, di Bir Ali tak boleh, di Naim tak boleh. Kamu dah sembahyang asar, tak boleh. Tadi soalan Ustaz Zul tadi, asar dalam jamak takdim. Serupa, janji sembahyang asar. Faham tak? Pohon pencerahan selalu orang bertelagah. Tak payah bertelagah, memang tak boleh. Sembahyang sunat ihram tak boleh buat lepas sembahyang asar. Walaupun asar tu jamak takdim dengan zuhur dalam waktu zuhur. Janji lepas sembahyang asar tak ada, sunat ihram tak ada. Guru saya kata tu bukan sunat ihram, tetapi itu salatul haram, bukan salatul sunnatil ihram, tapi salatul haram. Banyak orang jahil dalam bab ni. Banyak orang tak peduli. Kadang-kadang mutawif pun, saya biasa tengok mutawif ni, Melayu kita sembahyang asar. Kami sampai bah ni pun sampai di mana? Di Hudaibiyah, Masjid Hudaibiyah kan. Okey, pergi ambil wuduk apa semua, lepas tu qamat asar. Bila qamat, jemaah asar lah. Arab jadi imam lah. Okey, saya pun sembahyang asar. Habis sembahyang asar tu di Hudaibiyah. Kita kena tahu dulu status Hudaibiyah ni tanah halal ke tanah haram? Tanah halal kan? Sebab niat memang kena tanah halal, kalau tanah haram tak sah. Niat umrah. Habis selesai sembahyang asar apa semua, baca doa apa semua, mutawif ni dia bagi taklimat, dia kata okey, kita akan sembahyang sunat ihram. Lafaz niat dia macam ni, usalli sunatal ihram raka'atain lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunat ihram 2 rakaat kerana Allah Taala. Dia siap ajak niat lagi. Saya pula, saya quit jemaah saya quit, kata jom kita naik bah. Ustaz, kita tak sembahyang sunat ihram ke? Saya kata tak boleh. Kita dah bagi kursus dah dulu, kalau kita sembahyang asar sunat ihram tak boleh lepas sembahyang asar. Jom kita naik bah. Kan naik bah. Tapi ada juga 2 orang dia nak sembahyang juga sunat ihram. Dia kata ustaz mutawif lain kata boleh. Bukan boleh, tak boleh, haram. Tak jadi sunat ihram, jadi sunat haram. Sunat haram. Lepas tu kita tak sembahyang sunat ihram, dah tak boleh nak sembahyang, buat apa benda sunat. Sunat dengan haram, dia jadi haram. Naik bah. Tak payah duk sedih lah. Tak buat sunat ihram pun tak apa. Bahkan bila saya rujuk balik kitab Imam Nawawi, kitab Minhaj, Imam Nawawi kata kalau kita pakai kain ihram, kita sembahyang asar contohnya, kita sembahyang asar, lepas sembahyang asar tu kita tak boleh main sunat ihram, tak apa. Sembahyang asar kita tu sudah dikira 2 in 1. Niat ke tak niat, asar hak kita sembahyang tu sudah dikira termasuk sunat ihram dalam tu dah masuk dah. Asar kita tu masuk dah. Pasal yang kata sunat ihram ni, kita sembahyang asar, lepas tu kita niat ihram matibah. Niat umrah matibah. Apa-apa sembahyang yang kita sembahyang, kemudian kita segera naik atas kenderaan, kita niat, maka sembahyang tu dikira juga sebagai sunat ihram, walaupun kita tak buat sunat ihram. Jadi bila baca-baca kitab balik, sembahyang asar kita tu kira sunat ihram dah tu. Solat fardu asar kita automatik dikira sebagai sunat ihram dah. Tak perlu lagi kita sembahyang. Bukan tak perlu, tak boleh lah. Tak boleh. Okey, tak boleh. Nak buat juga? Syekh Sadiq Haban Nakah rahimahullah, guru saya, dia kata bukan sunat ihram, sunat haram. Banyak orang buat sunat haram di Bir Ali. Banyak orang buat sunat haram di Ji'rana, Hudaibiyah, Naim, Masjid Sayyidatina Aisyah. Dah sembahyang asar. Sama subuh lah. Subuh. Kalau kita sembahyang subuh, kalau dah waktu duha tak apalah. Kalau belum masuk waktu duha, pergi buat sunat ihram, tidak boleh. Pasal apa sunat tahiyatul masjid boleh? Tahiyatul masjid ni kita masuk masjid dulu, baru kita sembahyang. Sunat ihram, kita sembahyang dulu, satgi baru kita niat ihram. Sembahyang dulu, baru niat ihram. Berbeza dengan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid, kita masuk masjid, kita sembahyang kerana masuk. Masuk dulu baru sembahyang, nampak? Masuk masjid dulu, baru sembahyang tahiyatul masjid. Masuk dulu, baru sembahyang. Sunat ihram ni, sembahyang dulu, baru berniat ihram selepas sembahyang.
Mana dulu? Niat dulu ke semayang dulu? Semayang dulu baru niat. Segala semayang sunat yang semayang dulu baru kita buat matlamat kita, maka dia tidak boleh lepas asar. Lepas semayang asar, saya nak tekan, bukan lepas asar, lepas sembahyang asar. Bagi jelas ibarat tu. Sunat musafir serupa, sunat musafir. Kita semayang asar di rumah, lepas tu kita nak drive pergi Kuala Terengganu. Kita semayang sunat musafir sebelum musafir. Semayang sunat musafir ni apa? Semayang sunat sebelum musafir. Orang panggil sebab terdahulu lah. Kita semayang dulu baru musafir. Itu konsep semayang sunat musafir. Semayang dulu baru musafir. Maka tak boleh lah lepas semayang asar. Lepas semayang asar kita semayang dulu baru musafir. Tak boleh. Kita semayang asar, kita buat usolli sunat safar, aku semayang sunat musafir sebelum musafir, aku semayang sunat musafir sebelum musafir. Tak boleh. Yang berhenti ke R&R semayang tu, hak tu bukan sunat musafir, hak tu sunat manzil, sunat perhentian. Saya panggil sunat R&R. Yang tu tak apa, kita singgah R&R, kita parking, tarik handbrake, matikan enjin semua, kita masuk surau, kita semayang sunat manzil, aku semayang sunat perhentian. Kita tanya, berhenti dulu baru semayang ke? Semayang dulu baru berhenti? Mana dulu? Berhenti dulu baru semayang ke? Semayang dulu baru berhenti? Jawab dia, berhenti dulu Ustaz. Berhenti dulu. Free gear. Tarik handbrake. Tutup aircon. Mati enjin. Semua mati dulu. Mati, berhenti dulu kereta. Pergi jalan-jalan masuk surau. Kalau tak ada wuduk, ambil wuduk. Kalau dah ada wuduk, terus semayang. Aku semayang sunat perhentian. Kita berhenti dulu baru kita semayang. Hak tu tak apa. Dia konsep dia macam tahiyatul masjid. Masuk masjid dulu baru semayang. Ambil wuduk dulu baru semayang sunat wuduk. Hak jenis tu 24 jam boleh semayang. Hak sunat ihram ni semayang dulu sekali baru nak niat ihram. Niat ihram mana? Atas bas, waktu bas bergerak pelan-pelan tu kita niat. Sunat musafir. Sunat musafir ni semayang dulu. Lepas tu baru kita masuk kereta drive. Eloknya kita perangai enjin kereta kita tu, kita semayang sunat musafir. Sunat musafir dia sebelum musafir. Kalau setelah musafir itu sunat perhentian, tak apa. Sunat kahwin, lepas angkat nikah kahwin, lepas dah selesai majlis angkat nikah, kita buat usolli sunnatal ursi. Nama dia ursi, ain rasin. Aku semayang sunat pengantin. Bila tu nak buat semayang sunat pengantin? Selepas majlis angkat nikah, ijab qabul. Makna ijab qabul dulu baru sunat pengantin. Tak apalah, anytime boleh. Kalau angkat nikah lepas asar, dah angkat nikah selesai semua dah, saksi pun kata sah. Kerana bersyukur akad nikahnya sah, dia buatlah 2 rakaat sunat pengantin. Hak tu boleh. Sebab akad dulu baru semayang, bukan semayang dulu baru akad. Okey, jadi kita kena tahu benda-benda macam tu. Tu Ustaz Faisal kita ada buat tu, semayang ada sebab terdahulu, sebab terkemudian. Kalau sebab terdahulu tak apa, masuk masjid dulu baru semayang, ambil wuduk dulu baru semayang sunat wuduk. Menikah dulu, angkat nikah dulu baru semayang sunat menikah tu, sunat pengantin tu. Tu tak apa. Tapi musafir semayang dulu baru musafir, tak boleh. Sunat ihram semayang dulu sekali baru nak niat ihram, tak boleh lepas asar, lepas subuh. Walaupun asar tu asar yang dijamakkan, jangan buat. Adapun sunat rawatib tak apa. Ada orang tanya saya, kalau macam tu sunat rawatib tak boleh ya? Sunat rawatib boleh buat. Contoh sunat zuhur, sunat asar tu boleh buat. Kita buat qabliyah zuhur. Lepas tu kita buat zuhur, fardu zuhur. Lepas tu kita buat fardu asar. Lepas fardu asar nak buat ba'diyah zuhur boleh tak? Boleh, ba'diyah zuhur boleh. Sunat asar pun boleh. Sunat asar pasal dia kira waktu tu waktu asar boleh buat. Ba'diyah zuhur pasal tadi kita dah buat dah zuhur, kita tak buat ba'diyah lagi. Jadi kita buatlah ba'diyah, itu tak apa. Yang tu dia berkena-mengena dengan rawatib, tidak jadi satu masalah. Baik, alhamdulillah, takat tu cukuplah noh. Sebab mengiringi, tu panggil rawatib, mengiringi solat fardu. Solat fardu tu kita buat dah zuhur, cuma ba'diyah dia tak buat lagi. Kita telah melaksanakan zuhur, ba'diyah zuhur tak buat lagi, boleh buat lepas asar. Lepas main asar, mana kita buat qabliyah zuhur 2 rakaat, fardu zuhur 2 rakaat, fardu asar 2 rakaat, ba'diyah zuhur buat juga, sunat asar pun kalau rajin buat, tak ada masalah.
Kita duk larang ni sembahyang sunat ihram lepas sembahyang asar yang dijamak takdimkan tak boleh, melainkan di tanah suci Mekah. Di tanah suci Mekah. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sujud syukur. Sujud syukur tu kita dapat nikmat baru sujud. Yang tu boleh. Dia macam masuk masjid dulu, tahiyatul masjid. Wuduk, sunat wuduk. Berwuduk, kemudian sunat wuduk. Seronok, kemudian buat sujud syukur. Tak apa, sujud syukur boleh, anytime boleh. Sujud syukur anytime boleh. Pasal kita syukur atas sesuatu yang kita dapat. Cucu kita melahirkan anak, mana dapat cicit. Dapat dah cicit, baru buat sujud syukur. Bukan baru masuk bilik bersalin, baru masuk tu kita buat sujud syukur dah kan. Dah beranak dah, puas hati dah, baru buat sujud syukur. Jadi dapat nikmat dulu baru sujud syukur. Kadang-kadang terelak daripada musibah. Terelak daripada musibah pun kita buat sujud syukur. Orang taman kita semua kena Covid, na'udzubillah min zalik. Kita pun buat swab. Keputusan kita seorang je tak kena Covid tu. Jadi kita terelak daripada benda-benda macam tu, kita dapat info, dapat maklumat, kita pun buat sujud syukur. Boleh tak? Boleh. Lepas asar boleh. Boleh. Lepas subuh boleh. Pasal dapat maklumat tu dulu. Seronoknya kita terelak daripada musibah. Ataupun seronoknya kita dapat sesuatu nikmat. Kita buatlah sujud syukur. Lepas main asar pun tak apa. Sujud tilawah tak apa juga. Pasal kita baca Quran. Baca dah sampai ayat tu dah, baru kita sujud. Baca dulu. Sampai ayat tu dulu, baru sujud. Boleh. Sujud tilawah. Sujud sejadah orang panggil kan. Boleh. Lepas asar kita baca Quran. Tidak ada larangan. Buka lampu bagi terang, baca. Baca. Kalau sebelum sampai ayat tu kita sujud, dah tak boleh. Setelah sampai ayat tu, sujudnya selepas baca, boleh. Sujudnya selepas dapat nikmat, boleh. Solatnya selepas wuduk, boleh. Solat lepas masuk masjid, boleh. Kalau solat hajat tak boleh. Sebab hajat tu tak tunai lagi, kita semayang dulu. Mudah-mudahan lepas ni tertunai hajat. Sunat hajat tak boleh. Sebab dia macam tu. Aku semayang dulu. Mudah-mudahan lepas ni Allah tunaikan hajatku. Ya Allah, aku semayang sunat hajat ni. Harap-harap hajatku kau terima, kau tunai. Jenis tu tak boleh. Sebab semayang dulu, nanti baru hajat tu. Baik, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.